Luangkan masa berkualiti anda bersama kami minggu ini untuk pelbagai pengisian bermanfaat dan penuh informasi. Pastinya di Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Apabila berbahas tentang ciri-ciri kehebatan wanita, Mira yakin masing-masing tentu mempunyai gambaran dan definisi tersendiri. Walau apapun konklusinya, seorang wanita yang hebat dan kuat pasti mampu menyusuri liku-liku kehidupan walaupun terpaksa mengharunginya seorang diri. Tokoh pemimpin Islam yang sangat dikagumi, Saidina Umar radhiyallahu anhu, pernah berkata, kekuatan atau kejayaan tidak datang daripada kemampuan fizikal, tetapi ianya datang daripada semangat yang tidak pernah mengalah. Maka jangan takut untuk berjuang dan bergantung kepada kemampuan diri kerana setiap keputusan, kejayaan dan kebahagiaan hidup ini adalah tanggungjawab kita sendiri. Namun hargailah orang sekeliling, terutamanya golongan lelaki, sebagai teman dan sahabat, bukan musuh maupun saingan, dan jadilah wanita yang feminin, bukan feminis. Menarik di Nona minggu ini. Saya dibesarkan dengan melihat sendiri gajah tu di depan mata. Haiwan yang penyayang. Kalau nak jaga gajah, kena datang daripada hati. Kalau kita baik dengan dia, dia baik dengan kita. Kalau kita sayang dia akan sayang kita lebih lagi. Kita gaulkan dia sampai dah sebati, kita masukkan terung pipik. Tunggu sampai terung pipik ni empuk. Sambal tempoyak yang dah siap tadi, makan dengan gulai budu. Selamat mencuba. Penjagaan orkid ni sangat senang sebenarnya. Cuma siraman adalah seminggu sekali. Orkid boleh tahan 10 tahun. Kalau berbunga tu boleh dalam sebulan. Perjalanan hampir 1 jam dari ibu kota pasti terasa berbaloi sebaik sahaja anda melangkah masuk ke kafe indah berkonsepkan kebun bunga. Hiasan tanaman menghijau bersama pelbagai spesies bunga orkid yang unik membuatkan dekorasi landscape di sini lebih memukau dan menyegarkan. Saksikan keindahan sentuhan dekorasi The Fluorescent Cafe by World of Phalaenopsis yang terletak di Uluyam, Selangor. Mempunyai identiti tersendiri, kafe yang syarat dengan hiasan tumbuhan semula jadi ini diasaskan oleh pemilik yang berpengalaman dalam bidang nursery. Jadi tidak hairanlah kafe ini turut menjadi lokasi tumpuan penggemar alam semula jadi, khususnya peminat bunga orkid. Kafe kami, Kafe Orkid, merupakan salah satu-satunya kafe yang dipenuhi dengan bunga orkid segar dan dia tersembunyi sikit dari kampung ni. Inspirasi sebenarnya tertubuhnya kafe ni, kita dapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Mereka mahukan tempat untuk mereka bersantai dan mereka mahukan tempat yang seronok dikelilingi dengan bunga-bunga yang cantik dan indah untuk mereka menghabiskan masa beriadah di hujung minggu. Konsepnya minimalis, lebih kepada santai, tak membosankan. Kita rasa macam suasana di rumah. Kafe ni mempunyai aliran udara yang baik. Pelanggan boleh memilih untuk duduk di meja yang kecil, yang besar ataupun bersantai, bersila bersama-sama keluarga. Bagi yang ingin menjamu selera, pelbagai pilihan menu yang enak ada disediakan di sini. Pengunjung dapat menikmati variasi hidangan barat dan aneka sajian pemanis mulut sambil menikmati alam semula jadi yang mendamaikan. Kita kebanyakannya memang 90% adalah orchid phalaenopsis, jenis phalaenopsis, tapi bagi untuk orang yang penggemar hobi, kita ada Cactus hitam, Catalia, kita ada vanilla orchid dan serta tanaman hijau lainlah atau fern, Philodendron, Alocasia, kita ada Caladium.
Perbezaan pokok tu, kita akan kenal pastilah ketahanan dia. Kita akan letak di suhu bilik yang sesuai. Lepas tu kita test dulu sebelum diletakkan dalam kafe mengikut cahaya matahari yang tertentu dan tempat yang sesuai dengan apa yang nak mereka dekor dekat dalam kafe tu. Kita akan melihat jenis-jenis dan kenal pasti apa dia punya cara siraman, banyak air ke tak nak banyak air, dan kita akan ubahlah dari semasa ke semasa mengikut apa yang sesuai. Yang penting adalah penyiraman yang betul, yang berkala sesuai dengan apa yang disarankan. Pembajaan juga penting. Selalu kita kena trim pokok lah, kita kena sayang pokok. Kita kena gantikan yang mana yang dah rosak ataupun yang dah tua, dah mati tu kita akan potong-potong sikit. Langkah dan teknik yang betul sepanjang proses penanaman pokok bunga sangat penting untuk memastikan setiap tanaman dapat tumbuh dengan subur dan sentiasa segar. Penjagaan orkid ni sangat senang sebenarnya. Cuma siraman adalah seminggu sekali. Air jangan terlalu banyak dan terlalu sikit. Lepas tu jangan letak tempat yang panas, terlalu panas, letak di bawah redup. Dan pembajaan yang penting, yang berkala mengikut apa yang disarankan. Baja tak kisah apa-apa, yang penting mengikut sukatan yang diperlukan dan disarankan. Jangan terlebih baja, kalau tidak pokok boleh mati. Kalau macam kita sarankan seminggu sekali, air siram dulu, lepas tu baru letak baja. Kita kena tengok baja tu baja untuk tumbuhan, plant growth ataupun tanaman untuk membesar, daun dengan akar, ataupun kita nak berbungakan dia balik. Kita ada dua jenis baja lah sebenarnya, baja bunga dan baja untuk daun akar. Pokok-pokok bunga yang dipamerkan di kafe ini dibaja dan dijaga dengan rapi mengikut keperluan setiap jenis tanaman. Bagi Nur Faradila, dia percaya tumbuhan mempunyai manfaat yang tersendiri dalam kitaran hidup manusia dan ia wajar dinikmati bersama. Proses dia memakan masa selama 2 tahun, bermula daripada anak benih. Kita ada tanam dekat mamal kita dan kita ada jaga daripada kap 1. Kap 1 tu mengambil masa dalam 6 bulan. Bila dah besar sikit, akar dah banyak, kita akan tukar pula kepada pot 2. Saiz yang besar sikit mengikut spesifikasi jenis-jenis orkid. Lepas tu dia akan membesar lagi, selama 6 bulan lagi barulah keluar bunga. Dia akan tahan selama 1 bulan. Kena jagalah dengan udara yang betul. Udara mesti 27 mengikut suhu bilik. Tak boleh terlalu kuat dan tak boleh terlalu panas. Orkid boleh tahan 10 tahun. Kalau berbunga tu boleh dalam sebulan. Pengunjung boleh membeli pokok-pokok yang ada di sini. Spesies tanaman ini bukan sahaja sesuai untuk ditanam di luar rumah, malah boleh dijadikan sebagai tumbuhan hiasan di dalam rumah maupun premis perniagaan. Sebenarnya senang. Kalau kita tahu cara dia, kita ada ilmu, kita berminat, memang senang sebenarnya. Tak ada susah pun. Boleh cuba. Nasihatnya, hargai alam sekitar. Semua jadi, kita boleh rujuk kepada mereka yang lebih pandai ataupun cari sumber-sumber yang boleh kita percayai. Sebenarnya tak sukar sebab kita minat. Bila kita minat satu benda tu, kita nakkan jaga, dan dekorasi ni, tumbuhan dia senang untuk diubah, dialih mengikut tempat yang sesuai dengan cahaya yang sesuai. Bersantai sambil menikmati keindahan tumbuhan segar dan bunga berwarna-warni yang cantik mampu memberikan ketenangan buat sesiapa sahaja. Konsep kafe yang menarik ini juga turut memberi peluang kepada pengunjung untuk lebih mengenali dan menghargai tumbuhan semula jadi. Sifat semula jadi golongan Hawa yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan tidak menghalang mereka mendekati dan menjinakkan hidupan liar. Walaupun tugas sebagai pengembala gajah lebih sinonim dengan kaum lelaki, ia tidak mematahkan semangat 3 orang mahut wanita ini untuk turut membuktikan kebolehan mereka. Bermula sebagai sukarelawan, Nur Ain Saudi, Aslinda Mahamed dan Nur Karimah Kamaluddin bukan sahaja diberi kepercayaan untuk mengendalikan gajah, malah turut menjadi pasukan barisan hadapan di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, Pahang. Nona mendekati 3 mahut wanita pertama negara ini bersama gajah-gajah peliharaan mereka yang comel dan bijak menerusi segmen inspirasi.
Meskipun datang daripada pelbagai latar belakang berbeza, ketiga-tiga makhluk ini mempunyai satu persamaan, iaitu minat dan sayangkan hidupan liar, khususnya gajah. Memberi layanan yang baik, lembut dan penuh kasih sayang terhadap gajah-gajah di bawah jagaan mereka sangat membantu untuk memudahkan tugas sebagai seorang maut. Saya dibesarkan di pusat ini kerana ayah saya pernah berkhidmat di sini tapi sekarang ini dah bersara. So, selepas habis SPM saya berkhidmat sebagai sukarelawan dan selepas tu kami sangat bertuah kerana kami diserap untuk menjadi permanent staff lah dekat sini. Saya menjadikan ayah saya sebagai idola saya sendiri sebab lagi satu ayah saya dibesarkan di sini dan kuartus kaki tangan tu berdekatan dengan tempat gajah tu sendiri. Jadi hari-hari saya dibesarkan dengan melihat sendiri gajah tu di depan mata. Lalu di hadapan halaman rumah dan saya pernah juga ikut ayah saya training tarik tali bersama gajah. Mereka tarik tali bersama gajah, masa tu saya ikut dan di situ saya rasa tidak takut dengan gajah dan berminat dengan gajah tu sendiri. Usia saya umur 4-5 tahun macam tu dah ikut ayah saya. Sebelum ni walaupun saya orang kawasan kampung di sini, saya tak berminat lagi tentang gajah. Apabila saya bermula sebagai volunteer dan apabila saya melihat gajah, di situlah baru orang kata cinta pandang pertama dengan gajah. Saya dari kecil, mula pusat ni ditubuhkan, selalu tengok gajah. Dia bawa keluar mati, berjalan-jalan ke sini. Lepas tu lalu-lalu di kampung. So start tu minat dan sukalah datang sini secara suka-suka tengok-tengok dia buat kerja. Dan ketua pusat masa tu, Cik Nasruddin offer lah, kalau minat buat volunteer dulu lah, kita tengok macam mana. Dan start dari situ, minat tu muncul. Tak kenal maka tak cinta. Pernah merasa bimbang dan takut sewaktu mula bertugas, namun setelah hampir setiap hari mengendalikan gajah, lama-kelamaan perasaan tersebut semakin hilang dan timbul rasa sayang. Tidak kira lelaki atau wanita, skop kerja seorang maut adalah menyeluruh dari memberi makan, mandi dan juga melatih gajah. Sangat penting untuk mewujudkan kesefahaman antara maut dan gajah bagi mengelakkan risiko yang tidak diingini. Okey, Pin? Satu gajah ni kalau kita dah bagi arahan dan selepas tu kita kena bagi habuan dekat dia lah. Macam biasalah tu. Macam budak-budak kan kalau kita bagi kita suruh buat apa-apa, kita akan bagi gula-gula. Sama je macam gajah ni. Okey, gajah ni sekarang dah berusia 50 tahun. Berasal daripada negara Myanmar. Kita bawa masuk sejak tahun 1997 dan merupakan gajah betina dewasa. Gajah ni gajah senior yang ada di pusat ni lah. Sekarang ni gajah-gajah lain, kita ada juga gajah pelapis yang berasal daripada negara Malaysia sendiri yang kita telah selamatkan di seluruh hutan semenanjung Malaysia. Lagi, Ben? Lagi? 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 Gajah yang terdapat di Pusat Konservasi Kebangsaan Kuala Gandah, Pahang ini merupakan gajah spesies Asia. Antara ciri utamanya ialah belalai gajah mempunyai satu jari sahaja berbanding gajah Afrika yang mempunyai 2 jari. Secara purata, jangka hayat seekor gajah boleh mencecah sehingga 70 tahun. Alatan yang saya pegang ini dipanggil sebagai kosar ataupun gufti dan ini adalah alatan keselamatan yang perlu ataupun mandatory dibawa oleh maut ketika mengendalikan gajah ataupun berada dengan gajah. Ianya hanya digunakan dalam keadaan kecemasan ataupun darurat sahaja. Dah harus diingatkan ya, walaupun gajah ni kelihatan jinak ataupun comel, tapi ia adalah haiwan yang kita selamatkan dari hutan. Dan kadang-kadang ia masih lagi mempunyai naluri haiwan liar dan sebenarnya sifat gajah ini sukar dijangka. Dan kadang-kadang kita pun tak pasti apa yang akan mencetuskan ancaman ataupun provokasi terhadap gajah. Dan penggunaan adat ini digunakan untuk bahagian yang tertentu saja dan bukan digunakan untuk sesuka hati ataupun tanpa sebarang keadaan. Selain mesti sentiasa berjaga-jaga ketika bertugas, setiap maut perlu mempunyai sifat penyabar dan dalam masa yang sama tegas apabila mengendalikan gajah-gajah ini. Sebenarnya tak ada isu lelaki ataupun perempuan dalam kerja ni. Yang penting dia orang ada semangat untuk belajar, komitmen di dalam menjalankan tugas lah.
Itu yang paling utama. Tidak dapat dinafikan, memang ada perbezaan. Tetapi bagi saya, wanita ataupun lelaki sama sahaja dalam kerja ini. Yang penting, makhluk tersebut harus memberikan komitmen dalam kerja dan juga berani di dalam persekitaran bersama dengan hidupan liar, terutamanya gajah. Memanglah, sudah pastilah daripada segi tenaga, memanglah lelaki dikurniakan dengan tenaga yang lebih daripada wanita. Tetapi rasanya tiada masalah untuk wanita menjalankan kerja-kerja ini. As long dia boleh mengendalikan gajah walaupun secara asas. Sebagai seorang maut, dah tentu kalau kita bekerja dengan hidupan liar, risiko tu mesti akan ada. Cuma berat atau ringan sahaja risiko tersebutlah. Kami sebagai maut, kita dah tahu SOP yang perlu kita patuhi sepanjang kita berhampiran dengan gajah itu sendiri. Walaupun saya juga seorang maut, tapi saya perlukan juga backup daripada seorang lelaki untuk membantu saya dalam menguruskan gajah ini sendiri. Walaupun dengan peralatan yang kami gunakan untuk menakut-nakutkan mereka, tapi gajah ni mempunyai sifat liar. Anytime kalau ada apa-apa yang tidak disukai, boleh bertindak di luar kawalan. Wanita ni dia ada sifat kewanitaan, lemah lembut, penyayang, kadang-kadang cepat kesian kan. Walau bagaimanapun, kita kena ada sifat yang tegas. Macam lelaki dia akan terus tegas kan. Kalau macam yang saya sendiri, kalau saya nak latih gajah, saya akan pujuk dia dahulu. Pujuk tu kita bagi dia makan, kita bawa dia jalan, lepas tu baru kita akan buat latihan-latihan. Biasa kalau lelaki mungkin mereka agak keras. Dengan personality lelaki kan agak tegas. Biasa gajah ni dia haiwan yang penyayang. Dia mempunyai memori yang ataupun ingatan yang baik dan kuat. Jadi apa yang kita buat dekat dia, itulah yang dia akan bagi balik dekat kita. Sebab tu kalau nak jaga gajah, kena datang daripada hati. Kerana gajah ni dia boleh tahu personality kita juga. Tidak hanya menguruskan gajah, maut juga perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai spesies hidupan liar agar mereka dapat membantu dalam memberi maklumat dan kesedaran kepada orang ramai tentang haiwan terancam ini. Sebab di sini kami lebih menumpukan kepada public awareness ke sekolah-sekolah dan juga pelajar-pelajar universiti. Jadi kalau ada macam lawatan untuk ke sini dari sekolah-sekolah, permohonan lawatan, kami akan mengiringi, bawa grup-grup student dan ni semua dan menerangkanlah fungsi pusat ni, fungsi tim kita. Maknanya bukan sekadar datang tengok je gajah. Gajah Asia merupakan antara spesies gajah terancam dan dianggarkan tidak lebih daripada 50,000 ekor gajah yang masih hidup di seluruh dunia. Pernah bertugas sebagai seorang maut, Bapa Nur Ain bersyukur apabila anaknya turut berminat mengikut jejak langkah yang sama. Yang perempuan je lah. Yang 3 orang, tak silap saya ada 3. Tapi kita cuba ke tengah-tengah oleh sebab bila ditugaskan di Kuala Ganah tu, sini ada kekurangan, sini ada kekurangan. Jadi kekurangan pada maut tu mungkin dia berminat lah, Nur Ain ni berminat. Sebab mungkin lagi pada asasnya kita nampak pandangan pegawai kurang-kurang dia ada exercise masuk hutan. Harapan saya biarlah berkekalan. Jadi sebagai contoh lah, sebagai contoh pada anak-anak yang lain dan juga sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang di luar sana lah. Nasihat saya bagi wanita-wanita di luar sana yang ingin menjadi seorang maut ataupun yang bekerja yang sama seperti tugasnya seorang lelaki, tak perlu gentar. Kita kena ada keyakinan pada diri kita sendiri. Walaupun kita seorang wanita, kita yakin dan mampu. Apa sahaja yang boleh dilakukan oleh lelaki di luar sana, insya-Allah kita wanita pun boleh. Yang penting kita hanya patuh kepada peraturan-peraturan, syarat-syarat ataupun apa sahaja kerja yang kita lakukan itulah. Lagi satu, jangan segan untuk menuntut ilmu daripada kaum lelaki sendiri. Mungkin diorang lagi berpengalaman daripada kita. Harapan saya supaya akan ada lagi maut-maut wanita ataupun diberi peluang kepada wanita untuk menjadi penjaga gajah. Kerana walaupun pekerjaan ini berisiko tinggi dan juga berbahaya,
Tapi ada kemanisan di sebalik kerja tu. Kalau perhatikan karakter gajah ni, kalau kita tengok cara dia makan, gajah ni dia sangat tertib, dia sangat beradab. Kalau tengok, kita akan jatuh cinta dengan dia punya perwatakan, dengan dia punya cara dia, hidup dia. Sebab gajah dengan manusia ni, personality dia lebih kurang. Kalau kita baik dengan dia, dia baik dengan kita. Kalau kita sayang dia akan sayang kita lebih lagi. Saya berharap tak terlalu banyak lagi hutan yang akan ditebang. Sebab sekarang ni habitat untuk gajah-gajah ni memang sangat kurang. Terhad sangat-sangat. Sebab kita akan terima report yang berulang-ulang setiap bulan. Harapannya semoga hutan kita ni lebih dipelihara dan habitat untuk gajah-gajah ni lebih banyaklah untuk akan datang. Kecekalan serta kesungguhan ketiga-tiga mahut wanita ini dalam melaksanakan tugas jelas membuktikan bahawa golongan hawa juga mampu menyumbang tenaga dalam bidang yang mencabar. Semoga ikatan kasih sayang antara mahut dan gajah ini terus terjalin dan mampu membuka mata masyarakat agar lebih prihatin terhadap ancaman kepupusan hidupan liar. Dihasilkan daripada ikan bilis dan campuran beberapa jenis ikan, budu bukan sahaja menjadi sajian tradisional kegemaran masyarakat Pantai Timur, malah turut menjadi pilihan ramai masyarakat Malaysia. Kombinasi rasanya yang unik menjadi pembuka selera ketika menikmati hidangan utama. Istimewa minggu ini, segmen Air Tangan membawakan resepi gulai budu atau gulai peda yang cukup popular di Jerantut Pahang. Tidak lupa juga menu wajib untuk dinikmati bersamanya iaitu sambal tempoyak mentah. Ikuti cara penyediaan hidangan enak ini bersama Puan Lali Suryaini Muhammad Ali. Kelazatan juadah tradisi Melayu sememangnya tidak dapat dinafikan. Lebih unik apabila setiap negeri di Malaysia mempunyai cara penyediaan yang berbeza dan tersendiri untuk menu yang sama. Laili Suryaini antara pempengaruh yang sering berkongsi video masakan mengikut cara dan logat Pahang. Hari ini akak nak sharekan resepi gulai budu ataupun gulai peda untuk penonton Nona. Jom kita mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat gulai budu adalah serai, bawang merah, cili padi, kunyit hidup, terung pipit, daun pucuk ubi, daun kaduk, daun kunyit, bunga kantan, santan, ikan bilis, budu dan kerisik. Mula-mula kita panaskan minyak. Lepas tu ini bahan yang akak dah kisar, kunyit, bawang merah dan cili padi. Kacau je dulu, jangan sampai hangus. Biar dia kering sedikit air dan cili tu masak. Kacau sehingga betul-betul masak. Masak gulai budu ni dia tak boleh banyak sangat minyak. Ada setengah orang dia tak tumis pun. Dia cuma masukkan je bahan-bahan tadi, tak payah nak tumis. Serai ni kita perlu ketuk. Masukkan serai. Kita masukkan serai ni supaya gulai budu kita ni, gulai peda, dia jadi lebih wangi dan lebih sedap lah. Macam kita masak lemak juga, nak kena ada serai. Resipi gulai peda ni memang popular lah kat kampung akak. Tapi mungkin ada jugalah dalam daerah lain di negeri Pahang ni. Sebut gulai peda ataupun gulai budu rasanya orang Pahang memang tahulah. Okey, sekarang tumis bawang, lada semua ni dah kering. Kita nak masukkan santan. Dah mendidih, kita masukkanlah semua bahan-bahan ni. Ni pucuk ubi yang akak dah celur. Langkah seterusnya, masukkan ke semua ulam-ulaman iaitu daun kaduk, daun kunyit dan bunga kantan ke dalam kuali. Biarkan seketika sehingga mendidih. Masakan hendaklah sentiasa dikacau bagi mengelakkan daripada hangit. Kita gaulkan dia sampai macam dah masak ya daun-daun yang lain tadi lah. Macam bunga kantan tu dah layu, dah sebati. Kita masukkan terung pipit. Kita gaul je lah lagi. Tunggu sampai terung pipit ni empuk.
Dah sebati semua bahan tadi tu, kita masukkan pula kerisik. Dan kita kacaukan dia sebati. Kemudian bolehlah kita tutup dengan kuali ni, biarkan kuah dia sedikit kering. Kita tengok kuah dia dah semakin pekat, bolehlah kita angkat. Tak naklah dia kering sangat, nanti nak makan tak adalah sampai tak ada kuah langsung kan. Ini hasil dia, gulai pudu ataupun gulai peda. Kalau tak ada gulai pudu, tak lengkap lah, tak ada sambal tempoyak mentah. Jom kita buat. Bahan-bahan untuk membuat sambal tempoyak mentah pula adalah tempoyak, ikan bilis, cili padi dan garam. Kita guna separuh saja cili. Itu taruh garam sikit. Dah tu kita masukkan ikan bilis dia. Kita angkat, tak perlu terlalu hancur Jangan lupa hidangkan bahan yang telah ditumbuk tadi bersama sedikit tempoyak mentah. Ini sambal tempoyak yang dah siap tadi. Bolehlah kita makan dengan gulai budu. Ramai yang gemarkan masakan kampung sebegini. Kombinasi rasanya yang masam, manis, masin dan pedas pasti membuatkan penggemarnya makan bertambah. Jangan lupa untuk mencuba. Kediaman teras 2 tingkat berkonsepkan dekorasi klasik moden dengan gaya santai menjadi lokasi pilihan untuk siaran Nona minggu ini. Bagi pemiliknya, Encik Muhammad Syahril Mustafa dan Puan Salwana Muhammad Safri, gabungan elemen vintage dengan sedikit sentuhan gaya Inggeris moden berjaya mewujudkan suasana elegan dan sentiasa malar segar. Tidak mahu berlebihan dalam mengubah suai kediaman, setiap perabot dan perhiasan dipilih dengan teliti agar bersesuaian dengan penggunaan warna yang natural yang melatari segenap ruang. Bahagian belakang rumah pasangan ini telah diubah suai menjadi ruang pelbagai fungsi untuk kegunaan harian yang praktikal serta menjadi sudut kegemaran buat pemilik sekeluarga. Memiliki berat ideal dan bentuk badan yang menawan menjadi impian setiap individu, terutamanya golongan hawa. Namun untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kecergasan diri bukanlah sesuatu yang mudah jika tidak dilakukan dengan kesungguhan. Selain kurang pendedahan, ramai juga yang menjadikan kekangan masa sebagai alasan. Tetapi jangan risau, bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Minggu ini Nona bawakan seorang pempengaruh yang juga jurulatih kecergasan yang akan berkongsi cara mudah dan berkesan untuk bersenam di rumah. Dah hujung Januari 2024. Bulan percubaan dah habis. Bila nak mula? Tidak lokek berkongsi tip kecergasan di laman media sosial, Saleha Aziziah Muhammad Aris atau lebih dikenali sebagai Leha Awesome sering mengajar orang ramai untuk melakukan senaman dengan teknik yang betul. Kita selalu cakap macam mana nak mula atau bila nak mula. Okey, pertama sekali sebenarnya kita kena tahu kita nak apa. Ataupun matlamat kita kena ada spesifik matlamat lah, itu yang paling utama. So selepas tu macam mana kita nak start bersenam dan sebagainya daripada matlamat kita tu untuk tempoh berapa lama, berapa kali kita boleh bersenam dan sebagainya. Check dia pada pertama, kita medical check up. Ataupun kita dah rasa baju tak muat, kita dah rasa kita stamina makin turun, naik tangga, turun tangga dah mengah, kita jalan dah tak larat ataupun nak angkat anak dah tak larat. Atau paling best sekali selalunya bila kita dah jatuh sakit, baru kita rasa nak bermula. Tips paling utama yang selalu kita dengar sebenarnya pemakanan ni 80%, 20% senaman. Kita selalu dengar paling biasa adalah elakkan makanan bergoreng, elakkan minyak, elakkan makanan berproses. Tetapi bonus sebenarnya elakkan 4S. Sos, susu, santan, sugar. Itu permulaan dia. Kita mulakan dengan apa yang ada dengan kita.
terutamanya suri rumah, nak bermula bersenam, bermula jaga makan terutamanya, bermula dengan apa yang kita ada dekat rumah. Kalau kita ada berat badan, itulah berat badan kita lah kita mulakan dulu. Kita ada satu terms, nama dia body weight training. Apa saja di rumah kita, ada botol air. Kalau mak-mak tu ada batu lesung, boleh aja gunakan batu lesung. Tak ada masalah. Janji ada sesuatu bebanan untuk kita buat. Satu barang dekat rumah kita memang sentiasa ada, iaitu botol air. Terdapat beberapa jenis senaman yang kita boleh buat menggunakan botol air. Pergerakan yang pertama menggunakan botol air namanya adalah thrusters. Kita menggunakan keseluruhan anggota badan kita. Bukaan kaki seluas bahu, turun dan tolak ke atas. Senaman kedua pula ialah Russian Twist. Untuk melakukan senaman ini, anda perlu duduk di lantai dengan kedudukan lutut yang diangkat. Lakukan pergerakan ini dengan membawa botol air ke bahagian kiri dan kanan pinggang. Teknik ini mampu menambah kekuatan otot perut selain boleh mengecilkan pinggang. Untuk senaman lunges pula, mulakan dengan posisi berdiri. Langkah kaki kanan ke hadapan dan rendahkan badan sehingga lutut berada dalam posisi sudut 90 darjah. Kemudian ulang langkah sama menggunakan kaki kiri pula. Senaman ini baik untuk menguatkan bahagian kaki dan punggung. Jika tiada sebarang peralatan, anda juga boleh menggunakan berat badan sendiri. Senaman seterusnya yang hanya menggunakan berat badan dipanggil senaman inchworm. Anda perlu berdiri tegak dan bengkokkan bahagian atas badan ke hadapan sehingga tangan boleh menyentuh lantai. Kemudian, gerakkan badan ke hadapan menggunakan tangan dan luruskan kaki. Ulang langkah ini sebanyak 10 kali. Anda juga boleh melakukan senaman burpees. Mulakan dengan posisi berdiri dan kemudian turunkan badan ke posisi plank. Lakukan satu push up dan dengan perlahan-lahan kembali berdiri dalam keadaan melompat. Pergerakan ini merupakan latihan kardio yang mampu membakar lemak secara berkesan. Dalam masa 1 minit, ia berupaya membakar sebanyak 15 kalori. Bagi menguatkan otot bahagian peha pula, anda boleh melakukan senaman jenis sumo squat. Caranya, anda perlu membuka kaki melebihi lebar bahu dan hujung kaki dihadapkan keluar. Kemudian, lakukan gerakan squat seperti biasa. Senaman seterusnya juga masih menggunakan gerakan squat, tetapi anda perlu membuka langkah ke kanan dan juga ke kiri. Jika anda melakukan squat dengan cara yang betul, anda tidak akan merasa sakit di bahagian lutut. Sebaliknya, otot di bahagian peha dan kaki yang akan merasa tekanan. Posisi untuk senaman seterusnya pula, anda perlu berada dalam keadaan meniarap dan melekapkan tapak tangan ke lantai. Kemudian lutut anda perlu menyentuh lantai dan menyokong badan. Seterusnya, bengkokkan siku dan turunkan badan ke lantai. Untuk senaman terakhir, anda perlu berada dalam keadaan push-up biasa. Tetapi tangan kanan perlu menyentuh bahu kiri dan tangan kiri perlu menyentuh bahu kanan. Kesemua gerakan senaman ini perlu dilakukan sebanyak 10 kali untuk 3 set. Semoga tip yang kami kongsikan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam membina sebuah ikatan perkahwinan yang bahagia dan harmoni, banyak perkara yang perlu diteliti serta harus sentiasa diperbaiki. Sebagai insan biasa, setiap pasangan pasti diduga dengan pelbagai ujian yang mematangkan diri. Bak kata seniman Agung P. Ramlee, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri.
Bersama Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah yang akan berkongsi cara terbaik untuk memantapkan hubungan rumah tangga serta tip berdamai dengan takdir sekiranya berlaku keretakan akibat orang ketiga menerusi segmen Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Tok Abah nak cerita dalam segmen Nur ni bagaimana nak berdamai dengan takdir. Ini banyak berkaitan dengan isu ialah kecurangan dalam rumah tangga dan kes. Ialah macam sekarang ni selalu orang sebut sondol menyondol ni kan. So yang pertamanya sebelum kita pergi jauh ialah kena cari apa punca masalah. Sebelum kita cari solusi bagaimana nak berdamai, apakah punca masalah yang sampai curang dan sampai sanggup menyondol tu? Satu, tak dapat tidak ialah mungkin hati kita tak murni. Hati kita kotor lah tu ya. Memang berdengki, dendam, marah, cemburu dan sebagainya. So yang keduanya, ya, perangai kita memang maaf ya. Mungkin yang memang miang sikit, yang memang dah tak dapat dikawal tu. Memang ada sifat-sifat yang negatif. Dua. Yang ketiganya, tak dapat tidak, mungkin juga ada unsur tak jaga ibadah. Baik lelaki, baik perempuan, suami atau isteri. Check it out. Yang keempat, mungkin kita jahil dari agama dan jahil tentang apakah peranan seorang suami atau isteri yang soleh-solehah. Ya, isteri yang setia, yang hebat, suami yang setia itu apa sifat-sifatnya? Kurang ilmu, ya, kurang pengalaman, mungkin salah didikan daripada mak ayah, mungkin salah kawan-kawan, ni kumpulan ya, mungkin kurang dapat kasih sayang. Ni push factor, dia tak dapat kasih sayang. Ataupun ada pull factor, ada orang ketiga yang menyondol tadi, menggoda tadi. Kadang-kadang kita gagal urus emosi. Ya, maklumlah manusia ni, tengok orang lelaki-lelaki yang sudah berumur digoda oleh orang perempuan yang masih muda, lain perginya. Ya, Tok Abah tak Tok Abah, be careful ya. So kadang-kadang itulah. Kadang-kadang hubungan platonik tukar romantik. Ada juga tu. Ataupun dah benci kat pasangan, cari sebab saja. So, bagaimana nak menangani dan berdamai dengan takdir ini? Tok Abah selalu pesan pada mereka yang ada cabaran begini, ada paling kurang 4 pendekatan. Pertama, tak buat apa-apa dan sengsara. Yang kedua, berpatah arang, bercerailah. Yang ketiganya, balas dendam. Dia boleh buat, aku pun boleh buat. Dua-dua rugi, dua-dua sengsara. Seboleh-bolehnya, jom kita pergi ke nombor 4, kita overhaul diri kita. Overhaul diri. Betulkan diri kita, transform diri kita, hijrah diri 360 darjah agar kita dapat maju ke depan. Walau apa pun pencabaran yang mendatang. Gitu. Sebab Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. Okey? Persoalannya adalah macam mana kita nak overhaul diri kita ni supaya dapat berdamai dengan sebarang cabaran yang kita hadapi. Pertama, tak dapat tidak ialah kita jaga ibadah dengan sempurna. Tolong jaga ibadah. Solat 5 waktu jangan tinggal, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggal, ya. Solat taubat tiap malam jangan tinggal dan sebagainya. Ya, Quran kita baca tiap hari, itu asas. Nombor 2, pesan Hasan Basri yang Tok Abah selalu pesan dan ulang ribu-ribu kali. Semua masalah yang kita hadapi, masalah rumah tangga, masalah kerjaya, masalah hutang, masalah kesihatan, masalah kejiranan, ya. Solusinya ialah bertaubat. Bertaubat, kata Hasan Basri kepada anak murid yang bertanya. Justru tiap malam jangan tidur. Ini Tok Abah pesan pada semua. Tok tanya pada diri, jangan tidur sebelum solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, selawat atas Nabi sekurang-kurangnya 10 kali. Tengok apa jadi. Kita overhaul diri kita secara 360, ya. The whole body chemistry pun berubah dengan izin Allah. Yang ketiganya, tak dapat tidak, ya, ialah kita baca doa lah, ya. Baca doa untuk pagar diri kita, untuk betulkan diri kita. Apakah antara doa yang patut kita baca lagi untuk memperbaiki diri, overhaul diri kita? Tak dapat tidak, doa membuang sifat negatif. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jumlal bukh wa a'udzubika min ghalabati dani qahrijal. Ya, hindarkan aku daripada keluh kesah dengan duka cita, hindarkan aku daripada lemah dan malas, takut dan bahil, hindarkan aku daripada beban hutang, hindarkan aku daripada gangguan manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi mudah-mudahan rumah tangga kita tak adalah orang sondol menyondol. Contohlah, ya, contoh. Ini kita pagar diri kita dengan doa-doa ini. Ulama menyusun, Tok Abah bubuh dalam internet, doa membuka 12 pintu kehebatan. Semua pintu kehebatan terbuka, termasuk pintu kasih sayang, pintu rahmat, pintu kekuatan, akhirnya pintu syurga.
Dan of course, ulama pesan kat kita bacalah doa Bismillah 5 sebagai asbab ya untuk memagar diri, untuk betulkan diri, untuk kata tu memajukan diri kita. Jangan lupa ya, untuk suami isteri baca doa tengok cermin yang diajar di tadika. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Nampak? Muka makin comel, akhlak makin baik, what happen? Maka aura kita jadi positif. Ya, nur cahaya karisma kita jadi baik, jadi pasangan akan sayang, jadi banyak masalah yang berkaitan dengan curang dan sondom-menyondom ini dapat diatasi. Antara lagi doa yang selalu digalakkan oleh para asatizah, ya, jangan lupa baca surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Kita minta bantuan Allah. Dan jangan lupa minta rezeki terbuka. Rezeki min termasuk kasih sayang, kedamaian, jodoh berpanjangan, bahagia terjannah. Ya, apa nama surah Sad ayat 54. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki daripada kepada kamu, rezeki yang tidak putus-putus, ya. Ini pun satu. Dan of course, kita belajar bagaimana nak melembutkan hati pasangan dengan komunikasi yang hebat, dengan apa nama kata-kata yang berhikmah, ya. Dan setiap kali kita nak bercakap dengan pasangan, jangan lupa doa untuk melembutkan hati pasangan. Surah Al-Hasyr, Law anzalna, surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Surah Taha ayat 1 hingga 5. Asbab menyebabkan Umar yang garang keras pun jadi lembut. Jadi apatah lagi pasangan kita. Dan of course, layan pasangan lebih baik. Layan pasangan lebih baik daripada biasa. Sebab orang baling tahi, curangnya dengan sondol tadi dengan banyak-banyak, ya, kita baling bunga. Dan bunga insya-Allah akan mengalahkan tahi. Jadi orang buat apa pun kita balas dengan kebaikan. Jangan takut, ya, dan kita banyak berdoa. Pastikan rezeki yang kita bawa balik ke rumah halalan thayyiban. Rezeki kena berkat. Kerana rezeki tak berkat ni yang porak-peranda, hati tak tenang dan berbagai-bagai. Ya, rezeki kena berkat. Pastikan buat kerja terbaik. Ya, keluarkan zakat dengan sempurna, banyakkan sedekah, rezeki kita akan berkat, rumah tangga akan bahagia, anak-anak akan jadi hebat. Ya, dan of course satu lagi perkara ialah Tuan Abah selalu pesan pada diri Tuan Abah bila dulu banyak masalah, ya, programkan minda kita sebelum balik. Wahai Allah, aku nak balik kerja ni. Jadikan aku, ya, bila sampai ke rumah aku good mood, aku sehat, aku ceria, aku tak stres. Dalam perjalanan pun kita zikir dan selalu baca Rabbi Yasir wala tu'asir Rabbi Tamim bil khair. Dan ingat pesan Nabi, jangan masuk rumah sebelum bismillah dan qul wallah ikhlas. Barang siapa masuk rumah dengan bismillah dan surah ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya tak akan miskin. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin kemaafan, tak miskin keimanan. Wow. Ini benda-benda kecil, simple, practical, but magical dengan izin Allah. Lahir sekali, of course lah. Teruskan cari ilmu untuk memantapkan rumah tangga. Macam mana nak mantapkan rumah tangga? Nak berdamai dengan takdir kalau kita tak ada ilmu? Keep on, terus belajar agar lebih relevan dalam menangani sebarang masalah dalam kehidupan kita. Dan belajarlah untuk membentuk rutin-rutin romantik dalam rumah tangga untuk menambat hati pasangan agar bahagia til jannah. Semoga anda semua dirahmati Allah dan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia hingga ke jannah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 1 jam bersiaran, Nona sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Encik Muhammad Syahril Mustafa dan pasangan Puan Salwana Muhammad Sapri di atas kesudian menerima kunjungan kami hari ini. Semoga segala pengisian menarik yang kami kongsikan tadi dapat memberi manfaat yang baik serta dapat dijadikan panduan untuk membuka langkah pertama dalam menggapai apa jua yang diimpikan. Baiklah, sampai di sini sahaja siaran Nona kali ini. Teruskan layari semua platform media sosial kami di TV3 Nona untuk lebih banyak kandungan digital menarik. Kami alu-alukan juga sebarang pendapat maupun idea bernas daripada anda. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum.
Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan